Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah bertemu semula pembelajaran online. Saya doakan semua murid-murid dalam keadaan yang sihat walafiat sampai keluarga. Okey, untuk hari ini Ustazah nak ajak murid-murid untuk menyambung semua pelajaran kita yang ini dalam tajuk puasa. Saya harap supaya murid-murid dapat bersedia dengan buku fiqh, ya. Tajuk puasa sunat, hari-hari yang diharapkan puasa dan hikmat puasa. Oleh itu, mari kita sama-sama simak buku masing-masing. Baiklah ya, mari kita sama-sama baca puasa sunat ya. Dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 puasa sunat. Okey, kita tengok yang pertama. Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang kedua, puasa hari Isnin dan Khamis pada setiap minggu. Ketiga, puasa hari Tasu'ah, 9 Muharram dan Ashura pada 10 Muharram. Yang keempat, puasa hari Arafah iaitu 9 Zulhijjah. Yang kelima, puasa hari terang iaitu 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijrah. Yang keenam, banyakkan puasa pada bulan Rajab dan bulan Syakban. Okey. Sudah terangkan satu persatu. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal ialah puasa yang dikerjakan selepas dalam bulan Syawal, ya. Sebelum tu kita puasa Ramadan sebulan, kemudian bila kita menyambut bulan Syawal ada lagi puasa 6 yang dikatakan, ya, boleh dibuat secara selang-seli ataupun secara terus 6 hari, ya. Hukumnya lagi afdal. Yang kedua, puasa hari Isnin dan Khamis setiap minggu. Ni Isnin dengan Khamis, ya. Yang seluruhnya daripada 7 hari tu Isnin dan Khamis saja yang disunatkan puasa pada setiap minggu. Yang ketiga, puasa hari Tasu'ah, yang ni dalam bulan Muharram, ya, ni pada 9 Muharram dan Ashura pada 10 Muharram, ya. Yang keempat, puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah ni ialah puasa sehari sebelum umat Islam menyambut hari raya Aidil Adha, yang ni pada 10 Zulhijjah, ya. Kemudian yang kelima, puasa hari terang, yakni puasa biasanya istilahnya orang sebut puasa putih, ya, pada setiap bulan Hijrah, yakni 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijrah, ya. Hukumnya sunat, ya. Kemudian yang keenam, banyakkan puasa bulan Rajab dan bulan Syakban, yakni sebelum menghampiri bulan Ramadan kita akan melalui dulu bulan Rajab dan bulan Syakban. Puasa kedua-dua bulan ni digalakkan, ya, sunat hukumnya sebelum kita melangkah kepada bulan Ramadan, ya. Jadi itu saja, ada 6 jenis puasa-puasa sunat. Okey, sebelum tu kita tengok tajuk seterusnya, ini hari yang diharamkan puasa. Hari yang diharamkan puasa ni ada 3 saja. Yang ni pertama, hari 1 Syawal, yang ni hari raya Aidilfitri, hari yang pertama. Yang kedua, 10 Zulhijjah, hari raya Aidil Adha. Yang ketiga, hari-hari tasyrik, yang ini 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, saya terangkan. Yang pertama ni maksud 1 Syawal ni bermakna orang Islam sedang menyambut hari raya Aidilfitri yang pertama. Kemudian hari yang kedua, ketiga dan seterusnya, umat Islam boleh melakukan puasa 6, iaitu puasa bulan Syawal, ya. Yang kedua, 10 Zulhijjah ni maksudnya hari raya pertama orang-orang Islam menyambut hari raya Korban, ya. Kemudian tu memang diharapkan puasa, ya. Yang ketiga ni hari-hari tasyrik, bermakna 11, 12 dan 13 Zulhijjah haram mengerjakan puasa. Sebab apa? Sebab waktu tu orang-orang Islam masih lagi melakukan ibadat kurban, ya. Sebab ibadat kurban dilakukan pada 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah, ya. Jadi hari-hari yang diharapkan puasa tu, saya ulangi semula, ada 3, iaitu pada 1 Syawal, pada 10 Zulhijjah dan pada hari-hari tasyrik. Okey, kita tengok tajuk terakhir kita, yang ini hikmah puasa. Kalau dekat sini, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hikmah puasa yang Ustazah dah tulis nombor. Okey, kita baca sama-sama. Pertama, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Kedua, bergembira ketika berbuka. Yang ketiga, boleh menghindarkan penyakit.
Yang keempat, merasai kesusahan golongan fakir dan miskin. Yang kelima, Allah menetapkan ganjaran. Yang keenam, doa dimakbulkan. Yang ketujuh, bergembira menyambut hari raya. Dan yang akhir sekali, iaitu mulut orang berpuasa berbau wangi di sisi Allah. Itu di antara hikmat puasa. Okay, ya, sudah terangkan satu persatu. Pertama, diampunkan dosa-dosa yang lalu, ya. Kita diwajibkan berpuasa supaya sepanjang kita berpuasa dosa-dosa kita akan diampunkan. Ini dosa-dosa yang lalu, ya. Yang keduanya, bergembira ketika berbuka, ya. Seharian kita berpuasa, ya, kita menahan lapar dan dahaga, kemudian tiba waktu kita berbuka, kita rasa semua gembira, ya, sebab kita nak makan dan minum selepas seharian kita berpuasa. Kemudian yang ketiga, boleh menghindarkan penyakit, ya. Biasanya kalau orang yang rajin berpuasa, dia akan kelihatan sehat, segar dan sebagainya, ya. Keempat, merasai kesusahan golongan fakir dan miskin. Bila kita dalam keadaan puasa, kita rasa letih, kita lapar, kita dahaga. Macam mana orang yang susah macam itulah rasanya. Kita sama merasai, ya. Kemudian yang kelima, Allah menetapkan ganjaran. Bagi orang yang berpuasa, Allah menetapkan ganjaran iaitu syurga, ya, dapat pahala, ya. Yang keenam, doa dimakbulkan, ya. Doa orang berpuasa ialah Allah makbulkan, tak dihijab, ya. Kemudian yang ketujuh, bergembira menyambut hari raya. Setelah kita sebulan berpuasa, menahan lapar dan dahaga, maka tibalah kita menyambut hari raya. Waktu tu orang-orang Islam bergembira kerana menyambut hari kemenangan, yang ini hari raya Aidil Fitri. Kemudian yang akhir sekali, mulut orang yang berpuasa berbau wangi dan di sisi Allah, ya. Biasanya kalau kita duduk sama-sama, ya, kita berbual, kita berbicara, mungkin orang tak mulut berbau, ya, tak sedap, kurang menyenangkan. Sebenarnya di sisi Allah mulut kita tu itulah yang besok akan di akhirat mulut kita akan berbau wangi di sisi Allah. Jadi untuk pelajaran hari ini, ya, yang kita dah sambung puasa sunat, hari-hari yang diharapkan puasa dan hikmat puasa. Jadi saya harapkan supaya murid-murid semua dapat faham apa yang kita pelajari hari ini, ya, dan dapat menghafaz sedikit sebanyak mana-mana yang penting. Dan saya harapkan murid-murid faham tentang tajuk puasa untuk hari ini. Jadi Ustazah akan bagi latihan pukul 2 petang nanti. Saya harap-harap semua murid dapat menjawab soalan. Jadi Ustazah akhiri untuk pelajaran kita hari ini dengan ucapan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.